Assalamualaikum. Okey, hari ini kita masih lagi belajar tentang tajuk pengamiran. Dan hari ini kita akan fokus kepada luas kawasan yang berlorek ataupun luas rantau. Okey, untuk tajuk hari ini kita akan fokus kepada bab 3.3 kamera tentu, buku teks muka surat 92. Okay, so pada minggu lepas kita dah belajar kamiran tentu dan hari ini kita nak tengok sebenarnya apa sebenarnya kamiran tentu yang kita dah belajar kira pada minggu lepas. Okay, ini yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okay, kita kamirkan X kuasa 2 dx antara 3 hingga 5. Okay, so kalau cikgu buat pengamiran macam biasa, so kita akan dapat power tambah 1 power bawah-bawah. X kuasa 3 per 3, okay, 5 dan 3. Okay. So, pertama gantikan dulu dengan yang atas. So, 5, gantikan X dulu dengan 5. Tolak dengan, kita gantikan X dengan 3 yang bawah. So, kita akan dapat, okay, ini cikgu selesaikan dulu, maka akan dapat 98 per 3. Okay, ini adalah apa yang telah dipelajari pada minggu lepas. Okey, sebenarnya, jadi hari ini kita nak tahu sebenarnya apa 98 per 3 yang kita dah kira ni. Okey, so anda katalah cikgu keluarkan graf Y sama dengan X kuasa 2. Okey, kita kira tadi 3 kepada 5. 3 hingga 5 kan? Maksudnya 3 kat sini 3 hingga 5. Ni kawasan dia, 3 kepada 5. Sebenarnya 98 per 3 yang kita kira tadi tu, okay, berdasarkan yang kita dah kira tu, itu ialah kawasan luas kawasannya. Luas kawasan yang berwarna purple ni. Iaitu kawasan di antara 3 hingga 5. Maksudnya luas dia, luas daripada lengkuk ni, garis, persamaan Y sama dengan X kuasa 2 kepada paksi X. Kenapa cikgu kira tu kepada paksi X? Sebab kat sini dx. Dx maksudnya kita kira bahagian lengkuk ni kepada paksi X. So, daripada lengkuk kepada paksi X sebab dx kan? Okay. So, ini sebenarnya luas rantau antara suatu lengkung dengan paksi X. Kenapa paksi X? Sebab dx. So, ingat, cikgu highlightkan lagi sekali, luas daripada lengkung kepada paksi. Dia mesti luas kepada lengkung kepada paksi. Okay, dan lagi satu, okay, dx, saya cakap lengkung kepada paksi. So, ini adalah paksi X lah. Dan tapi nilai 3, 5 ni, kalau dx, maka titik tersebut perlu berada pada paksi X. Kena ingat tu, kalau dx, titik tersebut perlu berada pada paksi X. Okay, so, okay, so, ini adalah luas, sama je macam formula yang dalam buku teks awak. So, okay. Ingat, cikgu dah highlightkan lagi sekali. Ini adalah kawasan di antara lengkung kepada paksi. So, inilah kawasan dia. Okay. So, ni kawasan dia. Alright, ni kawasan dia. Okay. Yang kedua, okay. So, ingat, walaupun lengkung dia macam roller coaster, tapi luas dia, okay, ni kawasan dia. Daripada lengkung kepada paksi. Ni kawasan dia. Daripada lengkung kepada paksi. Okay, dan yang ni, ini kawasan dia. Y sama dengan fx. Ingat, dia kawasan dia adalah daripada lengkung. Lengkung ni lengkung kepada paksi. So, bergerak dia ke atas ni. Tetapi dia berada di bawah paksi X. Bila berada di bawah paksi X, bermaksud, okay, kalau perhatikan kawasan ni di bawah paksi X, bermaksud luas dia tu adalah negatif. Tak logik lah kan luas negatif. That's why kita kena letakkan tanda mutlak. Kalau berada di bawah paksi X, kita bermaksud luas tu adalah negatif, kita perlu letak nilai mutlak. Okay, ini adalah salah satu contoh soalan. Okay, diberi lengkung Y sama dengan negatif X kurungan X tolak 9. Okay, dan ini ialah dia suruh kira rantau berlorek antara 1 hingga 2 pada paksi X. Jadi kalau kita nak check dulu betul ke tak? So mestilah, okay, dia pada paksi X. Jadi dx. Okay, dx. Y. Betul ke? Y sama dengan negatif X. Okay, Y. Okay, betul. Dan titik A dan B adalah berada pada paksi
X. So 1 dan 2 berada pasti X. Jadi okey. So kita keluarkan kamiran dia. Okey, 1, 2 dx. Y sama dengan, ni sama dengan fungsi dia. Okey. Jadi kita tahu kita tak boleh kamirkan kalau ada kurungan macam ni. Jadi cikgu dah darab, cikgu dah kembangkan dia. So kamirkan negatif X kuasa 2 tambah 9X. Okey, jadi sekarang ni kerja kita ialah kita kena integratekan kat dalam tu. So dah jadi, dah jadi negatif X kuasa 3 per 3 tambah dengan 9X kuasa 2 per 2. Okey, di antara 2, 1. Okey, perkara pertama ialah kita tukarkan dulu X kepada 2. So ini macam biasa tukarkan dulu. So negatif 2 kuasa 3 per 3 tambah dengan 9 kuasa 2 per 2. Okey, tolak dengan, tukarkan pula X2 dengan 1. 1 kuasa 3 per 3 tambah dengan 9 kuasa 1 kuasa 2 per 2. Okey, so bila tekan kalkulator kita akan dapat yang pertama ialah 46 per dengan 3 dan yang belakang ialah tolak dengan 25 per 6. Jadi jawapan akhir kita dapat luas dia ialah 14 1 per 2 unit kuasa 2. Okey. So ini adalah cara sama je sebenarnya macam pengiraan yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, seterusnya soalan seterusnya diberi lengkung Y sama dengan X tambah 1, X tolak 4. Okey, kalau awak perhatikan luas dia berada di bawah paksi X. Jadi ingat, luas kalau berada di bawah paksi X awak akan dapat nilai negatif. Jadi mesti mutlakkan dia. Okey, so kita check dulu. Okey, dx. Okey, betul tak? Lengkung. Okey, lengkung tu berada luas dia sehingga paksi X. Okey, Y. Okey, ni persamaan dia Y. Dan nilai A dan B mesti pada paksi X. Okey, cikgu keluarkan. Okey, mesti nilai mutlak sebab luas berada di bawah lengkung. Negatif 1 hingga 4. Okey, X tambah 1, X tolak 4 dx. Okey, tapi ni kurungan. Jadi kena expandkan dia dulu. Okey, bila dah expandkan dia barulah kita boleh selesaikan. Okey, so ingat nilai mutlak. Okey, cikgu buat mutlak besar-besar ni ya. Okey. Jadi kalau kita kamirkan dia, kita integratekan dia, X kuasa 3 per 3 tolak dengan 3X kuasa 2 per 2 tolak dengan 4X. So semua ni negatif 1 hingga 4 dan ada nilai mutlak. Okey, perkara pertama kita akan gantikan dulu dengan 4. X tu kita akan gantikan dengan 4. Okey, dan kemudian baru kita akan gantikan dengan negatif 1. Okey, so cikgu terus gantikan, cikgu terus tekan kalkulator. So cikgu akan dapat nilai dia ialah, okey, yang pertama bila cikgu gantikan dengan 4, cikgu dapat negatif 56 per dengan 3. Okey, tolak dengan, bila cikgu gantikan, cikgu tutup kurungan yang ni, cikgu gantikan dengan negatif 1, cikgu dapat 13 per 6. Okey, nilai mutlak. Dekat sini, bila cikgu kira dengan kalkulator, cikgu akan dapat jawapan dia negatif 25 per 6. Okey, sebab dia ada nilai mutlak, jadi jawapan akhir ialah 25 per 6 unit kuasa 2. Okey, soalan seterusnya. Okey, luas kawasan berlorek, kalau awak perhatikan kat sini, di bawah lengkung Y sama dengan X, X tolak 1 kurungan X tolak 2. Kat sini ada dua kawasan yang berlorek. Di mana dua kawasan ni, satu di atas lengkung, satu di bawah lengkung. Jadi, awak kena pecahkan dia kepada dua bahagian iaitu A1 dan A2. Kita tak boleh buat sekali terus di lengkung yang sama, terus selesaikan kosong hingga 2. Tak boleh. Jadi, kena pecahkan dia. So, A1, okay, antara kosong hingga 1. Okay, ini adalah dia punya persamaan. Dan A2 mesti dibuat nilai
mutlak kerana dia berada di bawah lengkung. Jadi barulah kita boleh selesaikan dia. Okey, so contohnya untuk A1. Okey, cikgu selesaikan untuk A1 dulu. Okey, so di antara 0 hingga 1. Okey, ini kalau perhatikan dia ada kurungan. Jadi kita tak boleh nak integration terus. Jadi kita kena bentukkan dulu persamaan dia. So bila cikgu expand, cikgu akan dapat X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 dan tambah 4 dx. Alright. Okay, so bila cikgu expandkan dia, okay, barulah cikgu boleh integrate. Sudah jadi X kuasa 4 per 4 tolak dengan 3X kuasa 2, kuasa 3 per 3 tambah 4X. So, nilai di antara 0 hingga 1. So, ni boleh potong. Mula nilai yang pertama kita akan gantikan dengan 1 dan nilai kedua kita akan gantikan dengan 0. Jadi, bila cikgu buat, cikgu dapat nilai yang pertama bila cikgu gantikan dengan 1 ialah 1 per 4 tolak dengan 0. Nilai kedua cikgu dapat 0. Jadi, jawapan untuk A1 ialah 1 per 4. Okey, manakala untuk A2, okey, mesti ada tanda mutlak. Okey. Kita kamikan di antara 1 hingga 2. Okey, persamaan yang kita dapat ialah X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tambah 4 dx. Sama je. Okey, sama je. Cuma beza dia nanti adalah simbol sahaja. So, kat sini cikgu dapat X kuasa 4 per 4 tolak dengan X kuasa 3 tambah 4X di antara 1 hingga 2. Jadi bila cikgu gantikan nilai dia, cikgu dapat cikgu dapat nilai yang pertama. Nilai yang pertama iaitu bila cikgu gantikan dengan 2, cikgu dapat 4 tolak 8 tambah 4. Bila cikgu gantikan dengan 1, cikgu dapat 1 per 4. Jawapan dia cikgu dapat ialah, lupa ni mutlak semua ni ya. Okey. So, semua ni ada mutlak. Jadi, bila cikgu gantikan, cikgu dapat negatif 1 per 4. Okey, negatif 1 per 4. Sebab dia ada luas, jawapan dia ialah 1 per 4. Jadi, A1 tambah dengan A2, 1 per 4 tambah 1 per 4. Jawapan akhir ialah 1 per 2 unit kuasa 2. Okey, so ini adalah graf yang cikgu dah tunjukkan, Y sama dengan X kuasa 2. Jadi kalau cikgu nak cari luas kawasan biru, luas kawasan biru di antara titik 24 dan 5, 25. Jadi, luas kawasan biru, cikgu akan pastikan dia adalah dx. Dx sebab dia lengkung ni kepada paksi X. So, mestilah dx. Dan titik dia mestilah berada pada paksi X, iaitu 2 dan 5. Okey, dan persamaan Y sama dengan X kuasa 2. Kenapa kita letak Y? Sebab bila Y sama dengan, bermaksud Y tu ada ungkapan boleh buat X dalam persamaan dia. So, kalau cikgu check, betul tak? 2 dan 5 berada pada paksi X. Okey, luas tu di antara lengkung dengan paksi X, so dx, dan X kuasa 2, Y sama dengan X kuasa 2. Okey, so, betul lah ni. Okey, tapi andai kata soalan tu berubah, dia nak luas kawasan berloret yang luas kawasan berloret merah. Yang warna merah ni. Luas berloret kawasan merah, okey, dia antara lengkung yang sama, tetapi kepada paksi Y. Jadi kalau kepada paksi Y, cikgu keluarkan kat sini, kepada paksi Y, lengkung kepada paksi Y, jadi dia mesti dy. Bila dy, nilai A dan B juga mestilah di atas paksi Y. Paksi Y iaitu titiknya ialah 4 dan 25. Dan persamaan kena tukarlah X. So kalau Y sama dengan X kuasa 2, so kat sini kita akan dapat X sama dengan kuasa 2 bawa ke sana jadi punca kuasa Y.
Jadi itu adalah persamaan dia. Okey, ini ialah luas rantau yang cikgu terangkan tadi. Luas rantau suatu lengkung dengan paksi Y. Okey, dia bermaksud daripada lengkung kepada paksi Y. Jadi, kita akan gunakan dy, okey, X. Maksudnya persamaan tu perkara rumus dia mesti X dan ada pun boleh ubah Y dalam persamaan. Dan nilai A dan B adalah berada pada paksi Y. Okey, kalau tadi, kalau kita cari luas suatu lengkung dengan paksi X, kalau berada di bawah paksi X itu adalah negatif. Kalau ke atas positif. Kalau untuk paksi Y, kalau berada di belakang paksi Y, itu adalah negatif. Kalau berada di hadapan paksi Y, itu adalah positif. Cara nak ingatnya macam orang yang berada di hadapan sentiasa menang. Orang yang sentiasa cuba untuk berada di hadapan sentiasa menang. Orang yang berada di belakang ketinggalan. So, negatif. Okey, jadi contoh kat sini ialah, okey, diberi suatu lengkung, X sama dengan Y tambah 1, Y tolak 5. Okey, so jadi sekarang ni, kita nak cari dy. Okey, so lengkung daripada lengkung kepada paksi Y. Sebab luasnya di sini kan, daripada lengkung kepada paksi Y. Okey, so dy. Okey, so sekarang ni kita tahu dia berada di belakang paksi Y, so negatif lah. Okey, kemudian tengok check betul tak persamaan dia perkara rumus X. Okey, X. Okey, so betul. Tak perlu nak tukar lagi. Kalau perkara rumus kat sini bukan X, maksudnya aku kena tukar dulu supaya perkara rumus jadi X. Okey, dan tapi titik A dan B, ada tak titik kat sini? Okey, kalau tak ada titik, maksudnya kita kena cari dahulu titik. Okey, yang titik yang dibatasi oleh oleh kawasan ni. Titik apa kat sini? Kita kena cari dulu. Jadi, sebab ini berada di atas paksi Y, so nilai X sama dengan 0. X sama dengan 0, kita gantikan. Jadi, gunakan kaedah pemfaktoran. EQN tu kan biasa kita guna. So, kita akan dapat, okey, kita faktorkan. Faktoran, so kita dapat Y sama dengan negatif 1 dan satu lagi Y sama dengan 5. Jadi kawasan berlorek ini dibatasi oleh garis negatif 1 kat sini dan juga 5. Okey, barulah kita boleh integrationkan dia. So negatif 1 hingga 5. Okey, tapi ni ada kurungan. Jadi cikgu dah siapkan, siap. Okey, jadi barulah kita boleh menghitung luas untuk kawasan yang berlorek ni. Okey, so jadi kita cikgu selesaikan Y kuasa 2. Jadi kalau integration Y kuasa 3/3 tolak dengan 4Y kuasa 2/2 tolak dengan 5Y. Okey, so nilai dia antara negatif 1 hingga 5. Jadi perkara pertama kita akan gantikan Y dengan 5. Tolak dengan, kita gantikan dengan 1. Okey, so bila cikgu tekan kalkulator, bila cikgu gantikan Y sama dengan 5, cikgu dapat nilai dia ialah negatif 100/3. Okey, kalau cikgu gantikan dengan 5. Tolak dengan, okey, bila cikgu gantikan Y dengan negatif 1, cikgu dapat nilai dia ialah 8/3. Okey, cikgu lupa satu perkara. Semua ni adalah nilai mutlak. Sebab dia berada di belakang paksi Y. Okey, jadi cikgu dapat nilai, bila cikgu tekan kalkulator, jadi nilai dia ialah, cikgu dapat negatif 36. Okey, jadi sebab ni adalah nilai mutlak, jadi luas kawasan yang berlorek 36 unit kuasa 2. Okey, untuk soalan 4, buku kerja muka surat 61 soalan 4, adalah contoh soalan. Okay, kita nak kira kawasan yang berlorek. So, kalau awak perhatikan, kawasan yang berlorek ni ada dua kawasan. Satu kawasan yang berada hadapan, satu lagi berada di belakang paksi Y. Cikgu cakap tadi, okay, jangan cuba gabungkan. Okay, jangan. Kita selesaikan satu persatu. So, kita labelkan, okay, ini adalah basic dia.
kita labelkan A1 dan A2. Jadi, kalau A1 dia di antara negatif 3 hingga negatif 2. Okay, kalau A2 pula kawasan dia ialah A di antara negatif 2 hingga 2. Okay, so ini A1. Okay, sebab A1 ni berada di belakang pasti Y. Jadi cikgu letakkan tanda nilai mutlak. Okay, manakala A2, okay, cikgu integration di antara negatif 2 hingga 2. Okay, so barulah kita boleh integration, cari luas dia. Okay, cikgu buat satu persatu. Okay, cikgu buat selesaikan untuk A1 dahulu. Okay, A1 ada tanda integration. Okay, tanda integration, tanda nilai mutlak. Jadi negatif Y kuasa 3 per 3 tambah dengan 4Y. Okay, okay. Lupa pula kurungan negatif 4Y. So, nilai di antara negatif 3 hingga negatif 2. Okay, nilai mutlak. Okay, so sekarang ni kita gantikan dulu dengan negatif 2. Bila cikgu gantikan dengan negatif 2, okay, cikgu dapat. Okay, bila cikgu gantikan dengan Y dengan negatif 2, okay, cikgu akan dapat jawapan dia ialah negatif berapa tu? Negatif 16 per 3. Okay, negatif 16 per 3. Okay, tolak dengan, cikgu gantikan Y dengan negatif 3. Cikgu dapat nilai dia ialah negatif 3. Okay, tutup, mutlak. Jadi sekarang ni nilai yang cikgu dapat ialah bila cikgu negatif 16 per 3 tolak dengan negatif 3. Jawapan cikgu dapat negatif 7 per 3. Sebab ni adalah mutlak. So, 7 per 3 unit kuasa 2. Okay, ini untuk A1. Okay, untuk A2, okay, sama je. Okay, cikgu integrationkan siap-siap. Sama cikgu dapat negatif Y kuasa 3 per 3 tambah dengan 4Y. Di antara nilai negatif 2 hingga 2. Okay, so bila cikgu gantikan dulu dengan 2. Okay, kita gantikan yang atas dulu kan. Bila cikgu gantikan dengan 2, maka nilai yang cikgu dapat ialah 16 per 3. Okay, tolak dengan cikgu gantikan Y dengan negatif 2, cikgu dapat negatif 16 per 3. Jadi kat sini cikgu dapat nilai dia ialah 32 per 3 unit kuasa 2. Jadi A1 tambah dengan A2 keseluruhan graf, 7 per 3 tambah 32 per 3. Jadi cikgu dapat nilai ialah 39 per 3 ataupun 13 unit kuasa 2. Okey, ini ialah kawasan yang berlorek. Kita nak cari luas rantau antara suatu lengkung dengan garis lurus. Okey, maksudnya kalau ni, kawasan ni, kita nak cari kawasan berlorek yang sikit je kat sini. Jadi kaedahnya ialah kita kena, okey, kawasan lengkung, kalau sebab lengkung kat atas kan. So, kawasan lengkung tolak dengan satu garis lurus. Ni garis lurus. Sebab lengkung ke atas, so lengkung tolak garis lurus. Okey. Tapi kalau kes yang kedua ni, lengkungnya berada kat bawah, garis lurus ke atas, so garis lurus kita tolak dengan luas lengkung. Okey. Tengok contoh soalan dia. Okey, ini adalah salah satu contoh soalan untuk menghitung rantau berlorek yang dibatasi oleh dua garis. Okey, so kat sini kita tengok kawasan berlorek adalah di sini. Di mana dia adalah antara kawasan yang berada antara satu garis dia Y sama dengan 2X tambah 4. Dan lagi satu ialah Y sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Okay, macam biasa, bila kita nak buat pengamiran, kita kena check dulu. Okey, dx. Kalau nak dx, maksudnya luas tu daripada rantau, daripada garis kepada paksi x. Okey, di sinilah kawasan dia. So, maksudnya betul lah. Kita nak mencari kawasan tu sebahagian daripada sini kan. Okey, kemudian y. Check, betul tak? Bila nak guna dx, maksudnya perkara rumus mesti y. So, sini y sama dengan x kuasa 2 tambah 1. Y sama dengan negatif 2x tambah 4. Okey, so tak ada masalah kat sini. Okey, kemudian tengok
A dan B titik nilai A dan B ni mesti berada pada paksi X sebab dia adalah dx. Tapi kat sini kita tengok A dan B dia tak bagi titik. Jadi kita kena cari dulu titik persilangan di antara dua garis lurus, dua garisan ini. Antara satu lengkung dan satu garisan ni. Kena cari dulu titik persilangan dia. Okey, ini adalah tajuk tingkatan 4 tahun lepas. So, mencari titik persilangan kita di antara dua garisan. Okey, perkara pertama ialah kita samakan dahulu. Okey, samakan dahulu persamaan pertama, samakan dengan persamaan yang kedua. Sebab sini Y, sini pun Y, sama. Benda yang sama, Y dengan Y kan. Okey, so kita samakan dulu. Okey, kemudian nak cari titik persilangan, mestilah kat belakang ni kosong. Kat belakang kosong. Okey. Cikgu dah pindahkan semua ke depan, dah jadi tambah 2x tolak 4. Tukarkan dia kepada bentuk arm, iaitu ada A, B dan C, permudahkan dia. Okay, dan kemudian kita boleh gunakan kaedah pemfaktoran. Okay, ataupun awak boleh tekan EQN. Okay, so terus dapat jawapan X sama dengan 1, X sama dengan negatif 3. Okay, jadi kita tahu dekat rantau, dekat rajah ni, kat sini negatif 3 dan kat sini ialah 1. Okay, so kita boleh, so sebelum tu kita tengok dulu macam mana nak buat operasi apa ni. Okay, so kita tengok mana yang berada jauh daripada paksi X. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ni paksi X, garisan yang berada jauh, yang lebih jauh daripada paksi X ialah garis lurus. So, garis lurus akan tolak dengan lengkung. Sebab garis lurus ni luas dia akan lebih besar lah sebab dia lebih jauh kan. Okey, so untuk garis lurus, cikgu dah keluarkan dia punya pengamiran daripada negatif 3 hingga 1 dan persamaan dia jangan tukar pula ni, garis lurus persamaan dia negatif 2x tambah 4. Kemudian tolak dengan untuk persamaan lengkung negatif 3 hingga 1 x kuasa 2 tambah 1. Okey, barulah kita boleh selesaikan pengamiran dia. Okey, so untuk kat sini cikgu selesaikan dulu yang warna pink ni. Okey, warna pink sudah jadi negatif 2x kuasa 2 per 2 tambah dengan 4x. Okey, so nilai dia 1 hingga negatif 3. Ni boleh potong ni. Boleh potong. So tinggal negatif x kuasa 2 je. Okey, tolak dengan kawasan biru. Kawasan biru cikgu selesaikan x kuasa 3 per 3 tambah dengan x. Okay, di antara nilai negatif 3 hingga 1. Okey, so cikgu akan selesaikan satu persatu. Okey, cikgu buat dulu yang kawasan P. So, kawasan P, perkara pertama cikgu akan tukar, cikgu akan gantikan dulu x tu dengan 1 kan. Okey, bila cikgu tukarkan x tu dengan 1, cikgu dapat jawapan dia ialah negatif 3. Tolak dengan, bila cikgu gantikan x tu dengan negatif 3 pula, cikgu akan dapat negatif 21. Okey. Tolakkan dengan, ni cikgu gantikan dulu dengan 1. So, cikgu dapat 4 per 3. Okey, kemudian cikgu gantikan pula nilai dengan negatif 3. Cikgu dapat nilai dia ialah negatif 12. Okey, so ini kalau kita tekan kita akan dapat negatif 24. Kuasa, ingat luas tak ada negatif. So, cikgu letak nilai mutlak. So, dapat kat sini ialah 24 tolak. Yang belakang ni 4 per 3 tambah dengan 4 per 3 tambah 12. Cikgu akan dapat 40 per 3. Jadi 24 tolak 40 per 3. Cikgu akan dapat 10 2 per 3 unit kuasa 2. Okey, soalan seterusnya, soalan yang ketiga. Okey, diberi dia mencari luas rantau di sini. Luas rantau kat sini. Okey, dan diberi persamaan lengkung sahaja, iaitu y sama dengan x kuasa 2 tolak 5x tolak 6. Okey, macam biasa cek dulu. So, betul ke kita nak kamikan ini terhadap dx? Okey, terhadap dx. Maksudnya luas ni terhadap dx, mestilah persamaan yang digunakan nanti adalah y. Okey, so betul lah y. Dan titik mestilah berada di atas paksi x. Okay, kalau kita tahu kat sini, titik dia tak bagi. Dia tak bagi. Okey, tapi dekat sini kita tahulah titik, daripada titik A ni kita tahulah nilai x sama dengan 0.
Manakala titik B ni kita tak tahu. Jadi kita kena cari dulu. Okey. Jadi kita tahu kalau titik tu di atas paksi X bermaksud nilai Y sama dengan kosong. Okey. So, cari titik persilangan dia. Okey, X kuasa 2 tolak 5X tolak 6 sama dengan kosong. Sebab titik tu berada di atas paksi X. So, nilai Y sama dengan kosong. Jadi, gunakan kaedah pemfaktoran ataupun EQN. Okey, dan kita akan dapat X sama dengan 6, X sama dengan negatif 1. Okey, saya sudah labelkan 6 berada di sini, negatif 1 berada di belakang. Okey, so dalam, kosong kat sini lah, kat tengah-tengah ni kosong. Okey, so sekarang ni kita tengok mana kawasan yang nak ditolak dulu. Okey, kalau kita perhatikan, ingat kawasan kita akan kira luas tu adalah daripada lengkung tu, daripada persamaan tu kepada paksi X. So, kalau awak tengok ni paksi X, kawasan mana yang lebih jauh daripada paksi X? Kalau kita tengok kawasan yang lebih jauh adalah kawasan lengkung. Sebab tu lengkung tu cikgu akan tolakkan dengan segitiga kat sini. Kawasan yang terbentuk hasil daripada satu garis lurus. Okey. So, kawasan lengkung ni, yang warna pink ni ialah di antara 0 dengan 6. Okey, 0 hingga 6 sebab kat sini je kan. 0 hingga 6, X kuasa 2 tolak 5X tolak 6, dx. Dan sini cikgu letak siap-siap tanda mutlak. Sebab graf ni berada di bawah paksi X. So, luas dia adalah negatif. So, cikgu letak siap-siap. Okey. Kemudian tolak dengan segitiga. Okey, kalau perhatikan segitiga ni, dia tak ada bagi persamaan. Awak ada pilihan, awak boleh bentukkan persamaan. Tapi nak lebih mudah segitiga kita tahu. So kat sini, kalau tengok kat sini, segitiga kat sini. Ni adalah tapak dia. Tapak dia ialah 6 lah. Sebab 0 hingga 6 kan. Berapa pula tinggi dia? Kalau tinggi dia, kita tengok kepada lengkung ni, Y sama dengan X kuasa 2 tolak 5X tolak 6. Negatif 6 ni ialah C, iaitu persilangan paksi Y. So maksudnya dia bersilang dekat paksi Y dekat sini lah. Jadi nilai A kat sini ialah negatif 6. Jadi kita tahu tinggi segitiga ni pun adalah 6. Ni, tapak dia 6, ini pun 6. Jadi tak payahlah susah-susah kita nak buat pengamiran. Kita terus selesaikan gunakan luas segitiga sahaja. Sebab dia benda yang sama. So luas segitiga ialah 1/2 darab 6 darab 6. Okey. So, barulah cikgu boleh selesaikan. Cikgu boleh selesaikan macam pengamiran ni. Okey, so pengamiran kat sini. Okey, cikgu dah dapat. Lupa pula. Nilai mutlak kat sini ialah X kuasa 3/3 tolak dengan 5X kuasa 2/2 tolak dengan 6X. Okey, nilai dia antara 0 hingga 6. Okey, tutup nilai mutlak. Tolak dengan 1/2 darab 6 darab 6, iaitu luas segitiga, iaitu 18. Okey, cikgu selesaikan dulu bahagian hadapan ni, yang pengamiran. Okey, cikgu gantikan dia. Okey, sama lagi nilai mutlak. Okey, cikgu gantikan dulu dengan 6. Okey, maksudnya cikgu gantilah X kuasa 3 tu jadi 6 kuasa 3/3 semua. Okey, bila cikgu gantikan nilai tu, cikgu akan dapat nilai dia ialah 54. 54 tolak dengan, gantikan dengan kosong. Dapat kosong lah. Kosong. Tutup. Tolak 18. So, jadi dah tinggal 54 tolak 18. Maka kawasan yang berlorek ialah 36 unit kuasa 2. So, itu jawapan dia. Okey, itu sahaja untuk tajuk luas rantau yang berlorek dengan kaedah pengamiran. Jadi, cikgu harap awak semua boleh buat latihan yang telah diberikan. Okey, ingat jangan bertangguh kerja. Okey, terima kasih.